Terima kasih Tuan Seri Ketua. Ketua izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas keprihatinan 12 orang ahli yang berhormat Senator terhadap kementerian ini yang membahaskan dan menyentuh perkara-perkara di bawah bidang tugas Kementerian Pengangkutan. Kementerian Pengangkutan Malaysia sentiasa komited dalam menyediakan perkhidmatan pengangkutan yang selamat, cekap dan berkesinambungan di seluruh negara bagi meningkatkan kualiti hidup dan menyokong ekonomi yang kompetitif. Menerusi bajet 2024, secara keseluruhannya, Kementerian Pengangkutan telah diperuntukkan sebanyak 6.287 bilion ringgit, iaitu peningkatan sebanyak 205.5 juta atau 2.38% berbanding bajet 2023. Peruntukan ini adalah melibatkan perbelanjaan mengurus berjumlah 1.642 bilion atau 26.2% dan perbelanjaan pembangunan yang berjumlah 4.64 bilion atau 73.8% daripada keseluruhan peruntukan. Bagi perbelanjaan mengurus, peruntukan yang diluluskan adalah sebanyak 1.642 bilion, iaitu meningkat sebanyak 97.3 juta atau 6.3%, lebih tinggi berbanding peruntukan yang diluluskan pada tahun lalu. Begitu juga perbelanjaan pembangunan peningkatan sebanyak 108.2 juta atau 2.4% daripada bajet yang lalu. Tuan Seri Ketua, saya nak mulakan penggulungan ini untuk menjawab isu-isu pengangkutan rel yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Nguyen Ju Wing dan Yang Berhormat Senator Tuan Abun Suih Anyit berkaitan dengan cadangan sistem pengangkutan rel di Sarawak. Kerajaan sememangnya memberikan perhatian kepada cadangan untuk meningkatkan ketersambungan di wilayah Borneo, termasuk cadangan daripada Premier Sarawak. Untuk merangka pelan pelaksanaan pembangunan kereta api di Sabah dan Sarawak secara mampan, kajian kebolehaksanaan ataupun feasibility study adalah mustahak. Di bawah rancangan Malaysia ke-12 Rolling Plan ke-4, Kementerian Pengangkutan telah mendapat kelulusan bajet untuk melaksanakan kajian-kajian yang berkaitan di Sabah dan Sarawak bermula tahun 2024. Dalam persediaan untuk melaksanakan kajian ini, Jawatankuasa Penilaian Perunding dan Jawatankuasa Pemandu akan ditubuhkan, di mana kajian ini akan melibatkan Kementerian Pengangkutan Sarawak dan Kementerian Kerja Raya Sabah. Tuan Seri Ketua, berhubung dengan status projek LRT Pulau Pinang sebagaimana yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Datin Hajah Rosoyati binti Alang, kerajaan melalui MRT Corporation dalam peringkat melaksanakan kerja-kerja awalan bagi pelaksanaan projek ini. Kerja-kerja awalan ini meliputi perkara-perkara seperti penghasilan reka bentuk rujukan terperinci untuk keseluruhan cadangan projek LRT Pulau Pinang, termasuk reka bentuk rujukan terperinci cadangan lokasi depo, kajian penumpang, jajaran, kos keseluruhan projek, kaedah pembiayaan serta garis masa pelaksanaan projek. Sehubungan itu, garis masa pelaksanaan projek hanya dapat dimuktamadkan sehingga kerja-kerja awalan selesai. Berkenaan dengan nilai tambah kepada rakyat Pulau Pinang, projek LRT ini bukan sahaja dapat menangani isu kesesakan, yang juga dapat meningkatkan ekonomi setempat dengan pelaksanaan TOD di kawasan-kawasan yang akan dikenal pasti kelak. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman Yang Berhormat Senator Datuk Seri Haji Muhammad Fatmi bin Haji Saleh, bin Saleh, status terkini projek High Speed Rail adalah dalam peringkat melaksanakan Request for Information RFI untuk mendapatkan input dan cadangan daripada pihak swasta yang berhasrat untuk meneruskan projek HSR ini tanpa melibatkan pembiayaan oleh kerajaan. Pihak My HSR Corporation yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan RFI ini telah melancarkan RFI pada 12 Julai yang lalu dan sesi taklimat RFI telah dijalankan pada 27 Julai. Pemain industri yang mengambil bahagian diberi sehingga 15 Januari 2024 untuk mengumpulkan cadangan konsep. Seterusnya, penilaian terhadap cadangan konsep yang diterima akan dilakukan bagi membolehkan pertimbangan oleh pihak kerajaan berhubung model pelaksanaan projek HSR. Sehubungan itu, lokasi stesen dan impak ekonomi setempat hanya boleh dimuktamadkan setelah cadangan konsep siap dilaksanakan. Tuan Seri Ketua, seterusnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Datuk Poh Igai kerana begitu prihatin terhadap kualiti perkhidmatan Express Rail Link ataupun ERL KLIA. Untuk makluman, pihak Express Rail Link Sdn Bhd selaku pengendali berlesen kereta api yang bertanggungjawab mengoperasikan perkhidmatan KLIA Express dan KLIA Transit
telah melaksanakan program penukaran menyeluruh kerusi penumpang secara berperingkat terhadap kesemua 18 unit train di bawah sediaan mereka bermula tahun 2022. Pada masa kini, 8 unit train telah siap proses penukaran kerusi penumpang dan baki 10 unit train dijangka siap pada September 2024. Selain itu, pihak ERL juga turut melaksanakan penyelenggaraan dan baik pulih bagi kerusi-kerusi yang rosak dari semasa ke semasa bagi memastikan keselesaan dan keselamatan penumpang. Tuan Sri Ketua, saya meneruskan dengan menyentuh isu laluan khas motosikal seperti mana yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Datuk K. Sewadas, anak lelaki Ayu Cadangan Nai. Cadangan berkenaan laluan khas motosikal telah terkandung dalam Pelan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2022 hingga 2030. Antara strategi yang telah dirancang ialah dengan meningkatkan keseragaman trafik melibatkan perjalanan motosikal melalui dasar dan infrastruktur yang bersesuaian. Kementerian Pengangkutan menyokong cadangan penyediaan laluan motosikal ini memandangkan jumlah kematian akibat nahas jalan raya yang tinggi di kalangan penunggang motosikal. Melalui beberapa siri perbincangan dan mesyuarat melibatkan Jabatan Pengangkutan Jalan, PDRM, KKR dan JKR telah pun diadakan di mana KKR diminta supaya meneliti aspek pembinaan eksklusif motorcycle lane di jalan-jalan tertentu termasuk lebuh raya dan perkara ini telah diambil maklum oleh KKR untuk tindakan selanjutnya. Berhubung strategi berorientasikan pembangunan semula jalan raya di kawasan bandar yang berfokus untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya, MOT dan KKR sentiasa menjalinkan kerjasama dalam menjaga keselamatan pengguna di jalan raya serta berperanan dalam mengurangkan kemalangan jalan raya mengikut bidang kuasa masing-masing. MOT dan KKR merupakan rakan strategik Pelan Keselamatan Jalan Raya Malaysia dan dalam pelaksanaan Pelan Tindakan Khas untuk PKJRM ini, KKR juga adalah kementerian yang bertanggungjawab dalam menerajui bidang pengurusan kelajuan selain daripada memastikan infrastruktur yang lebih selamat di samping terlibat dalam siri-siri perbincangan berkaitan penunggangan motosikal yang selamat. Manakala bagi keselamatan pejalan kaki dan vulnerable road user, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan merupakan rakan strategik bersama dalam menambah baik penguasaan undang-undang dan advokasi penggunaan kenderaan micromobility yang lebih selamat. Yang Berhormat Senator juga telah membangkitkan cadangan untuk membasmi budaya mat rempit yang amat membimbangkan dan dilihat akan memberikan kesan langsung kepada keselamatan pengguna jalan raya. Kementerian Pengangkutan amat memandang serius aktiviti perlumbaan haram yang membahayakan keselamatan orang awam sehingga boleh mengakibatkan kematian, kecederaan dan kerosakan harta benda. Seperti umum diketahui, isu berbangkit ini adalah daripada sikap segelintir penumpang motosikal yang tidak mematuhi peraturan jalan raya yang ditetapkan. Maka kementerian melalui JPJ sentiasa memperkasakan penguasaan secara berterusan dan memperluaskan penguasaan bersama PDRM dan agensi penguasaan lain yang berkaitan bagi membantras isu ini. Antara tindakan penguasaan terlibat adalah seperti Sekatan Jalan Raya, operasi khas dan bersepadu dengan memfokuskan kawasan-kawasan titik hitam yang mempunyai kes ketidakpatuhan jalan raya atau kawasan kadar kemalangan yang tinggi. Boleh ditanya sedikit lagi, Yang Berhormat? Ya, terima kasih Yang Dipertua. Yang Berhormat Menteri, survey 2016 daripada MyROS, 1.2 juta penunggang motosikal tidak ada lesen. Sama ada mereka terlibat dalam merempit ke atau pengguna jalan raya yang biasa. Apa yang heran ialah bila mereka terlibat dalam kemalangan, okey, dan di mana mereka penunggang motosikal ini tidak ada insurans, mangsa itu tidak boleh tuntut. Cuma melalui MIB, Motor Insurance Bureau atau Insurance Bureau Motor. Dan cuma apa yang dapat ialah sagu hati saja. Adakah kerajaan berhasrat untuk menaikkan hukuman untuk penunggang motosikal yang tidak ada lesen dan menggunakan jalan raya dan terlibat dalam kemalangan jalan raya? Seperti di Singapura, Seksyen 35 Akta Pengangkutan Jalan di Singapura. Terima kasih Yang Berhormat. Betul-betul saya tahu Yang Berhormat Senator ini dia peguam yang amat berpengalaman dalam kes-kes kemalangan jalan raya. Saya pun banyak rujuk kepada beliau di Seremban, kes-kes yang melibatkan kemalangan. Dia banyak buat tuntutan dan membantu mangsa-mangsa kemalangan.
Saya mengalu-alukan pandangan dan juga cadangan daripada Yang Berhormat untuk kita melihat kembali hukuman-hukuman dalam Akta Pengangkutan Jalan termasuk kepada mereka yang tidak ada lesen dan sebagainya. Namun begitu, apa yang penting bukan saja dari segi hukuman tetapi penguasaan. Bagaimana kita dapat menguasakan undang-undang itu dengan lebih efektif. Bukannya kita tak ada undang-undang, undang-undang ada dan malah ada undang-undang yang sangat berat juga. Tetapi adalah dari segi penguasaan dan juga kesedaran orang ramai. Itu bagi saya adalah sangat penting. Mereka yang menunggang tanpa lesen itu tak sedar bahawa kesan ataupun implikasi buruk kepada mereka. Seperti apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat, apabila terlibat dalam kemalangan, mereka tak ada apa-apa perlindungan insurans. Itu yang akan memberikan kesan yang amat buruk kepada keluarganya, kepada mangsa tersebut. Bayangkan apabila mereka terlibat dalam kemalangan dan patah kaki, patah tangan, tak boleh bekerja. Dan itu yang menyebabkan mereka hilang punca pendapatan. Itu yang kalau tak ada perlindungan insurans, kesan sosialnya agak besar. Itu yang kita harapkan bahawa pandangan daripada pelbagai pihak untuk melihat. Bukan saja dari segi hukuman. Hukuman boleh tambah. Hukuman kita boleh bawa ke parlimen. Tetapi penguasaan. Lepas ada hukuman, bagaimana mereka ini benar-benar faham dan juga mengambil tindakan ataupun ada kesedaran itu bahawa memandu mesti ada lesen. Jadi saya alu-alukan pandangan yang telah diberikan oleh Yang Berhormat. Datuk Ketua, saya teruskan kepada pengangkutan awam khusus untuk orang kurang upaya. Yang Berhormat Senator Tuan Isaiah Jacob ada membangkitkan berkaitan isu pengangkutan awam khusus orang kurang upaya. Kementerian Pengangkutan mengambil maklum dan akan sentiasa memastikan rangkaian pengangkutan awam yang inklusif dan boleh digunakan pakai oleh semua golongan termasuk orang kurang upaya ataupun istilah sekarang ini orang lain upaya. Perkara ini dapat dilihat melalui penyediaan dasar pengangkutan negara dan plan strategi Kementerian Pengangkutan yang menekankan elemen inclusivity dan seamless accessibility. Untuk makluman, perkhidmatan khusus untuk penumpang golongan OKU telah disediakan oleh Pasarana melalui perkhidmatan Rapid Mobility di Pulau Pinang dan sekitar Lembah Kelang. Selain daripada itu, perkhidmatan yang membawa golongan OKU terus dari rumah ke tempat yang ingin dituju turut disediakan oleh PBT dan juga seperti Majlis Bandaraya Shah Alam. Perkhidmatan taksi dan e-hailing, iaitu tempahan kenderaan secara atas talian, juga merupakan pelengkap kepada jaringan pengangkutan awam dari segi perjalanan batuan pertama dan akhir. Penumpang boleh menggunakan perkhidmatan taksi dan e-hailing sama ada sebagai pergerakan jarak dekat, jarak jauh ataupun pengantara sahaja. Sesuai dengan arus perubahan teknologi semasa, perkhidmatan e-hailing mempunyai liputan lebih meluas dan dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih baik berbanding kaedah tradisional. Kerajaan juga dalam kerangka untuk melesenkan perkhidmatan bas on demand sebagai satu alternatif dan pilihan kepada pengguna sesuai dengan gaya hidup dan keperluan masa masing-masing yang berbeza-beza. Secara keseluruhannya, kepelbagaian alternatif pengangkutan awam dapat memenuhi tuntutan rakyat untuk mendapatkan perkhidmatan pengangkutan yang efisien dan boleh diharap. MOT menyambut baik berhubung cadangan Yang Berhormat Senator berkaitan dengan ruang perniagaan di terminal-terminal pengangkutan awam untuk dikhususkan kepada OKU. Untuk makluman, pengurusan dan pengendalian ruang komersial di terminal pengangkutan awam adalah di bawah tanggungjawab pengendali terminal sepenuhnya, seperti mana yang telah termaktub dalam perjanjian pengurusan fasiliti dengan pihak kerajaan. Pengurusan ruang komersial tersebut pada masa ini tidak menawarkan kawasan khusus untuk golongan OKU dan ianya terbuka kepada mana-mana pihak yang berminat serta tertakluk kepada kelulusan oleh pihak pengurusan terminal. Datuk Ketua, saya masuk ke sektor maritim. Isu berkaitan pengangkutan maritim telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Anifah bin Aman berkaitan status pembinaan terminal kontena Teluk Sepanggar. Untuk makluman Yang Berhormat, berdasarkan maklumat yang diterima dari Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah, kemajuan projek setakat 7 Disember 2023 adalah 8.35%. Untuk perkembangan semasa, pemasangan silk curtain sedang dijalankan dan dijangka siap pada pertengahan Disember. Selain itu, bagi kerja pemasangan tembok laut, pihak kontraktor sedang dalam proses mendapatkan kelulusan bagi bahan yang digunakan untuk membina tembok laut tersebut. Walau bagaimanapun, ingin dititik beratkan bahawa projek tersebut adalah di bawah kawal selia Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah yang merupakan agensi kerajaan Sabah dan bukannya di bawah Kementerian Pengangkutan di peringkat pusat. Seterusnya saya masuk ke sektor udara. Datuk Ketua, berhubung dengan bayaran balik tiket penerbangan kepada pelanggan yang terkesan ekoran penggantungan operasi My Airline, sukacita saya memaklumkan kepada Yang Berhormat bahawa Kementerian Pengangkutan melalui MEFCOM akan memastikan semua aduan terhadap My Airline diambil tindakan dan diselesaikan
seperti mana yang ditetapkan di bawah Kod Perlindungan Pengguna Penerbangan Malaysia 2016 ataupun Malaysian Aviation Consumer Protection Code 2016 yang telah diperkenalkan dan dikuatkuasakan mulai 1 Julai 2016. Berdasarkan perenggan 12 MACPC, para penumpang yang terjejas hendaklah ditawarkan bayaran balik ataupun refund dalam masa 30 hari pada harga yang dibeli termasuk cukai dan fee bagi sebahagian atau sebahagian-bahagian perjalanan yang tidak dilaksanakan. Pihak MEFCOM sedang memantau situasi ini dengan rapat dan akan memastikan semua aduan serta isu yang dibangkitkan oleh penumpang yang terjejas disebabkan penggantungan operasi My Airline dapat diselesaikan sepenuhnya. My Airline telah memberi jaminan kepada MEFCOM bahawa mereka akan menunaikan kewajipan untuk membuat bayaran balik kepada penumpang yang terjejas. Selain itu, pihak MEFCOM juga telah mengadakan perbincangan bersama pihak Bank Negara Malaysia berkenaan isu pembayaran balik kepada pelanggan yang terjejas dalam hal ini. Dalam hal ini, pihak Bank Negara telah mengesahkan bahawa bagi penumpang yang telah membeli tiket melalui kad kredit, kad debit ataupun direct debit, FPS, penumpang boleh menuntut pembayaran balik melalui proses charge balik ataupun chargeback dengan menghubungi bank atau pengeluar kad debit atau kad kredit mereka. Jadi tanpa perlu tunggu pihak My Airline, pengguna-pengguna boleh terus menghubungi bank mereka, batalkan tiket itu dan mereka boleh dapat refund. Di samping itu, bagi pengguna yang membeli tiket penerbangan dengan ejen pelancongan dan ejen pelancongan dalam talian, bayaran balik adalah tertakluk kepada terma dan syarikat dan syarat tiket penerbangan yang telah ditempah melalui ejen pelancongan. Bagi penumpang yang telah memberi insurans perjalanan My Airline, penumpang boleh menyimak dengan Zurich Malaysia, penyedia insurans perjalanan My Airline, mengenai terma dan syarat insurans perjalanan yang telah diberi. Zurich Malaysia juga menawarkan pembayaran muhibah bagi mereka yang telah membeli insurans perjalanan dengan mereka. Berdasarkan penglibatan dengan Bank Negara, MEFCOM telah membangunkan soalan lazim mengenai bayaran balik pengguna My Airline melalui proses charge balik. Soalan lazim tersebut diterbitkan di laman web dan juga dalam platform media sosial MEFCOM. Pengguna yang telah menulis kepada MEFCOM telah menerima email dengan soalan lazim untuk rujukan pengguna memulakan bayaran balik mereka secepat mungkin. Untuk makluman yang berhormat, MEFCOM tidak mensyaratkan keperluan bagi syarikat baru ataupun yang sedia ada yang telah mendapatkan lesen perkhidmatan udara ataupun ASL untuk meletakkan deposit dengan MEFCOM. Ini adalah kerana syarat ini tidak diamalkan dalam industri penerbangan oleh mana-mana negara. Walau bagaimanapun, MEFCOM turut mensyaratkan supaya My Airline memiliki ekuiti positif yang boleh menampung operasi syarikat sekurang-kurangnya tempoh bagi 3 hingga 6 bulan berdasarkan cadangan pelan perniagaan yang dikemukakan. MEFCOM kini dalam rangka kerja dan penyelidikan awal untuk mencari alternatif lain bagi melindungi penumpang-penumpang sekiranya syarikat tersebut menggantung operasinya.